Sunan Tirmizi Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa la yaqta'u salata syai'un. Betul dah. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan tidak ada sesuatu yang memutuskan, yakni yang membatalkan sembahyang, maksudnya daripada perbuatan lain daripada orang sembahyang itu tidak akan membatalkan sembahyang. Maksud sebenar di sini la yaqta'u salata syai'un ay la tabtulu salata bimururi syai'in ay la tabtulu salata bimururi syai'in, tidak membatalkan sembahyang dengan sebab lalu lintas sesuatu sama ada yang lalu tu depan orang sembahyang tu manusia ataupun binatang, sama ada binatang tu anjing, keldai ataupun manusia tu sama ada lelaki ataupun wanita, kesemuanya, kesemua lalu lintas sani tidak akan membatalkan sembahyang seseorang. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib akhbarana Yazid bin Zurai'in akhbarana Ma'mar
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas qala, dia kata, kuntu radifal fadli, saya menjadi pembonceng gendong belakang Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas. Fadl ni anak sulung Abbas. Jadi Fadl bawa keldai, Abdullah bin Abbas ni gendong belakang. Aku menjadi pembonceng Fadl bin Abbas di atas keldai betina ala atanin. Fajikna, maka kami datang, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi bi Mina, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan sahabat-sahabatnya di Mina. Qala, Abdullah bin Abbas kata, fanazalna anha ay anil atani, kami turun dari atas keldai betina tu. Fawasalna saffa, kemudian kami menyambung masuk pada saf sembahyang tu. Famarrat baina aidihim, kemudian atan, unta betina sani, lalu di hadapan mereka yang sedang sembahyang, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Falam taqata' salatahum, yang lalu lintas keldai betina sani tidak membatalkan. Jadi ulama dan fuqaha mujtahidin, mereka istilal, mengambil dalil dengan hadis ni. Katanya mereka, lalu lintas keldai tidak membatalkan sembahyang, dan juga fuqaha kata hadis ini akan menjadi hadis nasikh bagi hadis Abu Dzar, yang mana kita akan baca bab berikutnya selepas ni. Dan hadis itu Imam Muslim juga riwayat dalam Sahih Muslim yang menyatakan lalu lintas anjing, keldai dan juga wanita, ada hadis sebut. Jadi fuqaha mujtahidin kata hadis itu jadi mansukh nasikh. Wa fil babi Fadl ibn Abbas qala Abu Isa hadis ibn Abbas hadisun hasanun sahih. Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in, semakna dengan hadis bab ni. Riwayat daripada Aisyah, Imam Tirmidzi kata sani hadis hasan, dan beramal dan tabi'in, mereka sahabat-sahabat, mereka ulama. La yaqta'us salata syai'un, tidak ada sesuatu pun
yang boleh membatalkan sembahyang, maksudnya lalu lintas di hadapan orang sembahyang, sama ada yang lalu itu wanita, keldai dan juga anjing dan sebagainya. Kesemua lalu lintas saling tidak akan membatalkan sembahyang. Wa bihi yaqulu Sufyan wa Syafi'i, dan berkata dengannya, dengan pendapat itu Sufyan Tsauri dan juga Imam Syafi'i. Jadi maksudnya apabila sembahyang dengan itu ahsani, jadi kiranya bagi yang lalu pun sah sembahyang, orang tengah sembahyang itu pun tidak akan diganggu apa-apa dalam sembahyang. Babu ma'al himaru wal mar'atu, dengan tidak memutuskan, tidak membatalkan, dan wanita maksudnya la illa bimururil kalbi wal himari wal mar'ah, dengan lalu lintas anjing, keldai dan wanita sembahyang. Jangan baca ni, baca. Jadi ini satu adat Imam Tirmizi, dah masuk satu hadis dalam satu bab. Dalam ada hadis yang bercanggah dengan hadis dia yang bercanggah dia akan bawa selalu dan anggah itu. Jadi sebab tu yang sani menyatakan lalu lintas sembahyang di sini pula anjing dan sebagainya yang sebut tadi termasuk wanita, sembahyang akan batal. Jadi fuqaha mujtahidin dah pun buat kajian dan mereka dah pun ijtihad dan dah pun buat penyelesaian di antara dua hadis bercanggah tadi. Akhirnya mereka hadis yang kata batal itu kiranya hadis mansukh, hadis yang dah pun dibatalkan hukum daripada hadis itu. Jadi maksudnya hadis yang kita dah baca sani itulah kira hadis nasikh dan hukum tetap, dan membatalkan hukum yang dah ada dalam hadis yang kita akan baca dalam bab ni. Haddatsana Ahmad bin akhbarana Hushaimun akhbarana Yunus wa Mansur bin Zazana an Humaid bin Hilal an Abdullah bin Samit qala sami'tu Aba Dzar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla ar-rajulu wa laysa baina yadayhi ka'akhiratir rahli aw kawasitatir rahli qata'a salatahul kalbul aswadu wal mar'atu wal himaru. Riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang sembahyang sedang tidak ada di hadapannya seumpama batang kayu ada pada pelana akhirah, maksudnya di atas pelana binatang tu biasanya ada kayu
di antara yang membawa binatang tu dan yang gendong belakang tu. Jadi itu panggil akhiratir rahl ataupun wasitatir rahli. Kalau tidak ada setinggi itu, maknanya sutrah. Kalau tidak ada sutrah di antara di hadapan orang sembahyang tu, anjing hitam dan wanita dan juga keldai akan memutuskan, yakni akan membatalkan sembahyang dia. Jadi maksudnya daripada hadis ni yang sebut dalam hadis tadi tu, bila lalu di hadapan orang sembahyang dalam keadaan tidak ada sutrah di hadapan orang sembahyang tu, kiranya sembahyang batal. Faqultu li Abi Dzarrin, maka aku kata, yakni Abdullah bin Samit yang riwayat daripada Abu Dzar, dia kata, saya kata kepada Abu Dzar, yakni dia tanya pada Abu Dzar, ma badul aswadi minal ahmari wa minal abyadi, apa terjadi anjing hitam tu, mengapa pula dengan anjing hitam tu daripada merah dan putih? Maksudnya kenapa anjing hitam tu lalu batal sembahyang, tidak anjing merah dan putih? Faqala, bila tanya, Abu Dzar jawab kata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, sa'altani kama sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau juga tanya kepada aku seperti mana aku pernah tanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, al-kalbul aswadu syaitanun, anjing hitam itu bagaikan syaitan. Maksudnya syaitan ni kerjaan dia mengganggu dalam sembahyang, merosakkan khusyuk bagi seseorang dalam sembahyang. Dengan lalunya anjing hitam, bila orang sembahyang tu nampak terasa gerung, takut, itu menyebabkan ada gangguan dalam khusyuk sembahyang seseorang. Sebab tu Nabi SAW bersabda, al-kalbul aswadu syaitanun, anjing hitam tu adalah syaitan. Seperti mana syaitan mengganggu dan merosakkan khusyuk seseorang, anjing hitam tu juga sama begitu. Jadi berdasarkan kiraan daripada fuqaha mujtahidin terhadap dua hadis ni, yang mana hadis pertama merupakan nasikh bagi hadis ni, dan hadis ni pula menjadi mansukh. Sebab tu di sisi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan a'immah salaf dan juga khalaf, mereka kata dengan lalunya sesuatu daripada binatang-binatang sani termasuk juga wanita, tidak akan membatalkan sembahyang. Dan juga mereka takwil maksud hadis kata dengan adanya lalu lintas wanita dan binatang-binatang sani, katanya batal sembahyang tu, hadis tu mereka takwil kepada makna lain, iaitu
yang kata batal sembahyang itu bermakna ganggu dalam khusyuk sembahyang, bukan kata maksud batal sembahyang terus, tidak. Maknanya boleh berlaku kekurangan dalam sembahyang dengan sebabnya ada gangguan lalu lintas itu kurang dalam khusyuk sembahyang itu. Jadi mereka ambil maksud begitu daripada hadis yang kedua sani. Jadi itu cara penyelesaian daripada fuqaha mujtahidin apabila dua hadis itu bercanggah. Lagipun hadis tadi, hadis yang jadi nasikh itu sahih juga, hadis ni pun hadis sahih juga. Hadis tadi Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Hadis ni pun Imam Tirmizi kata selepas daripada wa fil babi an Abi Sa'idin wal Hakamil Ghifari wa Abi Hurairah wa Anasin qala Abu Isa hadithu Abi Dzar hadithun hasanun sahihun. Jadi kedua-dua hadis yang kata dengan sebab ada yang lalu lintas tidak batal sembahyang, hadis dulu, dan juga hadis yang membawa maksud batal sembahyang, dua-dua tu hadis hasan lagi sahih. Jadi terkadang dua-dua hadis walaupun dua-dua tu sahih ada juga bercanggah. Jadi bila dua hadis itu bercanggah, imam-imam muhaddisin dan fuqaha mujtahidin mereka akan selesaikan percanggahan itu dengan tiga cara. Cara pertama al-jam'u bainar riwayat. Mereka akan selesaikan masalah percanggahan di antara dua hadis itu dengan cara himpunkan di antara riwayat-riwayat. Maksudnya mereka akan usaha selaraskan dua hadis itu. Tujuannya supaya boleh beramal dua-dua hadis itu. Jadi ada juga terkadang setengah orang yang gemar sangat nak amal Quran Sunnah ni, pokok tu kata hadis-hadis ni asalkan sahih kita amal belaka, tak payah kira rajih lah, marjuh lah, nasikh mansukh lah. Ini semuanya rekaan daripada ulama. Asalkan hadis itu sahih, kita amal belaka. Sekali amal dengan hadis ni, sekali kita amal dengan hadis tu, kita amal semua. Kalau nak pakai kaedah tu, hadis dua ni macam mana mau kira? Sekali tengah semayang ada lalu lintas, kira sah semayang. Sekali pula ada lalu lintas di hadapan kita semayang, kira semayang tu tak sah pula. Nak main begitu, itu kiraan tidak betul. Jadi fuqaha mujtahidin seperti imam-imam mazhab, mereka lagi suka nak amal dengan kesemua hadis. Itu kita tak perlu risau. Dan imam-imam mujtahidin bukan tak tahu fahaman pegangan seperti itu. Mereka lebih arif daripada kita. Mereka lebih takut
tertinggal mana-mana hadis tidak amal dan tertolak hadis Rasulullah. Jadi kaedah pertama al-jam'u bainar riwayat tsani, itulah usaha daripada imam-imam mujtahidin. Mereka juga nak amal dua-dua hadis tu kalau boleh. Jadi sebab tu mereka usaha pertama sekali himpun dua hadis yang bercanggah tu, cuba selaraskan dua hadis tu supaya boleh beramal dua-dua hadis tu. Kalau tak dapat, mereka akan ikhtiar dan cari hadis mana nasikh dan hadis mana mansukh. Itu mereka akan kaji ikut sejarah. Hadis-hadis datang daripada Rasulullah SAW. Bila ada percanggahan seperti ini, mereka akan kaji hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu, hadis mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, dan mereka akan tentukan hadis yang Rasulullah SAW bersabda dulu sebagai mansukh, dan yang bersabda kemudian akan kira nasikh. Jadi nasakh ini bukan rekaan daripada ulama, kesemuanya pengetahuan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran pun ada nasakh, nasikh, mansukh. Allah sendiri menasakhkan mana-mana ayat yang dia suka memansukhkan. Jadi ini semua nasakh, nasikh, mansukh ni daripada Allah dan Rasul, bukan rekaan daripada alim ulama. Dan ulama, muhaddisin, fuqaha, mujtahidin, setelah mereka usaha cantum dua riwayat, kalau tak dapat mereka akan ikhtiar nasakh. Dengan cara tu pun kalau tak dapat selesai juga percanggahan sani, langkah yang ketiga mereka akan kaji kut tarjih. Maksudnya mereka akan cuba utamakan mana-mana satu hadis berdasarkan kaedah-kaedah tarjih. Mereka akan ikhtiar supaya dapat menentukan satu hadis daripada dua hadis bercanggah tu sebagai hadis rajih, hadis yang dapat diberi keutamaan untuk beramal. Dan satu lagi mereka akan tentukan sebagai hadis marjuh, maknanya hadis yang tidak dapat diberi keutamaan untuk beramal. Maksudnya mereka akan tinggal beramal dengan hadis itu. Jadi hadis rajih mereka amal dan hadis marjuh akan tinggal. Jadi dulu-dulu pun saya dah bagi tahu di sisi imam-imam mujtahidin ada kaedah-kaedah tarjih. Mereka akan guna kaedah-kaedah tu. Berkenaan dengan kaedah-kaedah tu ada sebut dalam Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh minal Athar, karangan daripada Imam Hamdani. Katanya dalam kitab tu ada sebut kaedah tarjih lebih kurang 50 kaedah. Dan dalam kitab An-Nukat, di situ Hafiz Iraqi menyebut kaedah-kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin ni ada lebih kurang 100 kaedah. Jadi mereka akan kaji berdasarkan kaedah-kaedah tu, kemudian akan menentukan mana hadis rajih, mana hadis marjuh. Itu cara penyelesaian daripada imam-imam mujtahidin apabila jumpa hadis dua tu bercanggah.
Jadi kalaulah tak dapat selesai juga dengan 3 cara tu, di situ fattawaqqufu, maknanya muhaddisin tawakuf, tidak buat apa-apa keputusan dan biarkan 2 hadis tu tidak beramal. Itu kaedah di sisi usul hadis. Dan apabila imam-imam mujtahidin kaji daripada 2 hadis, buat kajian daripada 2 hadis bercanggah sani, di situ kita akan temu imam-imam ni mereka pilih amal dengan hadis nasikh dan juga hadis rajih. Jadi ketika tu kita akan dapati ijtihad daripada imam tu menepati dengan hadis rajih dan juga menepati dengan hadis nasikh, dan kita akan nampak di situ ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis mansukh dan juga bercanggah dengan hadis marjuh. Itu kita kena faham. Bila dah tentu rajih marjuh dan nasikh mansukh, bermakna imam-imam mujtahidin mereka dah ambil hadis rajih dan hadis nasikh tu untuk beramal. Jadi mereka amal dengan hadis rajih, hadis nasikh, bermakna ijtihad mereka tu menepati dengan hadis rajih dan hadis nasikh, dan hadis mansukh dan hadis marjuh ni dengan sendiri dah bercanggah dengan ijtihad imam tu. Ketika tu kita kena hati-hati bila kita jumpa mana-mana hadis. Terkadang kita akan jumpa hadis tu bercanggah dengan ijtihad imam. Ketika tu kita kena ingat kaedah-kaedah ni. Mungkin hadis yang bercanggah dengan ijtihad imam ni kemungkinan besar ada lagi hadis yang bercanggah dengan hadis ni. Sebenarnya bukan ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis. Hadis sama hadis tu bercanggah. Jadi maksudnya di mana sahaja ada ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis, di situ tentu ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam. Itu kita kena faham. Jadi jangan tergesa-gesa di situ. Kita ikut kata seperti mana orang-orang ramai duk kata sekarang ni, bila ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis, tinggal ijtihad imam, kita ambil hadis. Imam tidak maksum, Nabi maksum, imam boleh jadi salah. Dia kira di situ sebenarnya bukan imam tu boleh jadi salah, dia yang salah, dia yang tak faham apa kajian kiraan imam-imam mujtahidin di situ. Dia sendiri tak nampak, tak faham. Bila dia tak faham, dia tak tahu apa mau bagi faham orang ramai di situ, apa masalah di situ. Mudah-mudah dia kata ikut hadis lah, jangan ikut imam. Ataupun dia nak tutup kebodohan dia sendiri yang tak pandai cerita apa-apa di situ, dia akan kata ikut Nabi, jangan ikut imam. Habis cerita. Kalau tidak bagi jawapan begitu, dia kena banyak cerita pula. Di sini hadis ni bercanggah dengan ijtihad imam ni. Sebenarnya ada hadis lain yang menepati dengan ijtihad imam dalam bab ni. Sebenarnya hadis itulah bercanggah dengan hadis ni. 2 hadis bercanggah. Jadi dalam percanggahan 2 hadis ni, imam buat penyelesaian
dengan menggunakan kaedah-kaedah dia, akhirnya dia pilih hadis ni. Jadi hadis ni jadi sama dengan ijtihad imam. Hadis yang kita jumpa tadi yang bercanggah dengan ijtihad imam tu, imam dah pun tinggal tidak amal disebabkan hadis tu hadis marjuh di sisi imam ataupun hadis tu mansukh di sisi imam. Jadi selesai di situ, percanggahan hadis pun dapat selesai. Dengan imam pun orang tidak salah faham, dan tidak ada apa-apa kritikan terhadap imam-imam mujtahidin. Kalau tidak, ramai orang salahkan imam-imam mujtahidin apabila mereka jumpa hadis yang bercanggah dengan ijtihad imam. Lagipun jumpa hadis tu hadis Bukhari pula, hadis Muslim pula, mereka sedap selalu. Imam ni tak jumpa ke hadis ni, hadis sahih ni, kenapa dia tak amal, kenapa ijtihad dia tu bercanggah dengan hadis ni dan sebagainya. Mereka kelirukan masyarakat dengan cara-cara seperti itu supaya masyarakat umat Islam hilang kepercayaan dengan imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Lagipun mereka tambah lagi, Imam Syafi'i tak jumpa hadis, Imam Abu Hanifah tak kenal hadis, berani mereka kata begitu. Sedangkan imam-imam tu hidup zaman khairul qurun, zaman hampir dengan zaman Rasulullah SAW, hidup hijri lingkungan 200 lebih. Imam Abu Hanifah dalam lingkungan 100 lebih, lahir 80 Hijriah, wafat 150. Sempat jumpa dengan sahabat, jumpa dengan tabi'i, sama-sama tabi'i kibar. Orang tu tak jumpa hadis, kita pula jumpa hadis. Itu mereka bawakan tidak masuk akal. Tujuannya mereka nak kelirukan masyarakat supaya tidak ikut ijtihad imam-imam, dan slogan mereka kata ikut Quran Sunnah. Akhirnya mereka nak suruh masyarakat umat Islam ikut mereka. Itu saja. Jadi kita hati-hati dan pesan kepada mereka yang ada dekat dengan kita supaya tidak keliru dengan slogan-slogan mereka. Jadi begitulah cara penyelesaian daripada imam-imam mujtahidin apabila ada percanggahan di antara dua hadis sahih itu. Pertama, himpun selaraskan dua hadis supaya dapat beramal dua-dua hadis itu. Kalau tak dapat, kira nasikh mansukh. Tak dapat juga, akan cari mana rajih, mana marjuh berdasarkan kaedah terjih yang ada banyak tu. Dengan tiga cara tu pun kalau tak dapat selesai, mereka akan diam diri tanpa buat apa-apa penyelesaian di situ. Qala Ishaq, qala Abu Isa, hadis Abi Dzarr hadithun hasanun sahihun, wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ilaihi qalu yaqta'u salata al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswadu, keledai dan wanita dan juga anjing hitam boleh membatalkan sembahyang lalu lintas. Binatang tu wanita membatalkan sembahyang seseorang. Ada juga setengah ulama memegang dengan zahir hadis tu, kata batal. Qala Ahmad
Imam Ahmad kata allazi la asyukku fihi, perkara yang mana aku tidak ragu-ragu padanya, iaitu annal kalbal aswada yaqta'u salata, sesungguhnya anjing hitam boleh membatalkan sembahyang. Jadi di sisi Ahmad, lalu lintas anjing hitam di hadapan orang sembahyang tu kira batal sembahyang orang tu. Fi nafsi minal himari wal mar'ati syai'un, dan dalam hati aku ada sesuatu daripada keledai dan wanita. Maksudnya wa fi nafsi minal himari wal mar'ati syai'un ay yatawaqqafu fil himari wal mar'ah. Imam Ahmad bin Hanbal dia tawakuf, tidak buat putusan apa-apa berkenaan dengan lalu lintas keledai dan wanita di hadapan orang sembahyang tu, sama ada lalu lintas himar dan wanita tu batal sembahyang ataupun tidak batal. Dia tak buat apa-apa putusan, dia tawakuf. Sebab tu dia kata dalam hati aku terasa sesuatu, ada sesuatu berkenaan dengan himar dan mar'ah. Maknanya dia tidak buat putusan sama ada batal ataupun tidak, dia tawakuf. Qala Ishaqu, Imam Ishaq bin Ibrahim kata, la yaqta'uha syai'un illa al-kalbul aswadu, tidak memutuskan, tidak membatalkan sembahyang oleh sesuatu daripada wanita dan binatang tersebut tadi, illa al-kalbul aswad, malaikan lalu lintas anjing hitam tu. Jadi maksudnya pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq dua ni sama. Jadi kebanyakan pandangan dua imam tu agak sama, sebab Imam Ishaq bin Ibrahim ni seorang imam dalam mazhab Zahiri. Imam Ahmad bin Hanbal juga biasanya dia juga amal dengan zahir hadis. Jadi dua ni banyak bersamaan. Dan dalam Sunan Tirmizi, mana-mana saja kemukakan pandangan imam-imam, di situ ada sahaja Ahmad dan Ishaq ni serentak sekali ada Imam Tirmizi sebut. Jadi biasanya begitu. Jadi cara Imam Ahmad amal dengan hadis ni amal dengan zahir hadis. Cara Imam Syafi'i amal dengan hadis ni berdasarkan ijtihad halus daripada Imam Syafi'i. Di situ ada beza. Jadi untuk mudah nampak perbezaan di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, saya bagi satu hadis sebagai contoh di mana mereka buat kajian tidak sama di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Cara Imam Ahmad amal dengan hadis itu berdasarkan zahir, Imam Syafi'i pula pergi kepada ijtihad halus. Ada hadis menyatakan apabila seseorang bangun daripada tidur, hendaklah dia tu basuh tangan dia sebelum dia masukkan tangan ke dalam bekas air wuduk tu, disebabkan tangan orang tidur tu tidak tahu bermalam di mana. Jadi berdasarkan hadis tu, Imam Ahmad bin Hanbal kata
seseorang bangun daripada tidur tidak basuh tangan, bila bangun tidur daripada tidur malam tidak basuh tangan, terus celup tangan, masukkan tangan ke dalam air wudu, Imam Ahmad kata air wudu tu jadi najis berdasarkan zahir hadis ni. Imam Syafi'i pula dia kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni, hadis ni masa mana? Ketika Rasulullah SAW bersabda hadis ni, keadaan masa tu sahabat-sahabat dan keadaan orang-orang Arab masa tu macam mana? Imam Syafi'i kaji halusi semua tu. Jadi daripada kajian Imam Syafi'i dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni pada ibtida Islam, pada peringkat awal Islam, dan adat kebiasaan kaum Arab masa tu ada dua kebiasaan mereka, adat mereka. Pertama, mereka setelah buang air istinja ketika tu hanya dengan batu, tidak ada lagi kebiasaan basuh dengan air. Itu satu. Yang kedua, keadaan mereka masa tu mereka selalunya pakai kain, tidak pakai seluar. Tengok Imam Syafi'i kaji. Jadi apa terjadi daripada dua keadaan tadi? Bila istinja dengan batu, tidak basuh dengan air, walaupun ain najis itu dah hilang, dah bersih, kiranya boleh sembahyang, sah sembahyang. Tapi apabila tidur malam, negara Arab ni panas, berpeluh, makhraj, tempat keluar tu boleh basah dengan peluh. Lagipun pakai pula kain, tidur pakai kain. Jadi kain tu tak tahu duduk mana, terselak ke, tangan pula tidak tahu bermalam di mana. Dah Rasulullah SAW bersabda begitu. Jadi illah Rasulullah SAW suruh basuh tangan ni yang tu, fa innahu aina batat yadu la yadri aina batat yaduhu. Tidak tahu tangan dia bermalam di mana. Maksudnya takut-takut terselak kain, panas cuaca, berpeluh makhraj, tersentuh dengan tangan, dan ada kebimbangan, tangan tu tercemar dan tak basuh tangan, pergi celup dalam bekas air wuduk tu, air tu boleh jadi najis. Jadi memandangkan keadaan-keadaan tu, Nabi SAW suruh basuh tangan. Jadi daripada situ dapati, kalaulah orang tu istinja dengan air, basuh cuci dengan air, kemudian tidur pula pakai seluar, tidak ada kebimbangan, tangan akan tersentuh tempat tu. Jadi kalau orang tu tidur dalam keadaan tu, bila bangun tidur, dia yakin tangan dia tidak ada apa-apa kekotoran. Jadi dia akan bangun dalam keadaan tu. Jadi daripada kesemua keadaan tadi yang mana Imam Syafi'i dapat kaji semua tu, akhirnya Imam Syafi'i dia tentukan hukum, iaitu bila orang tu bangun daripada tidur, kalau dia yakin tangan dia ada najis, wajib basuh dulu, tak boleh celup dalam air wudu.
Kalau tak basuh, pergi masukkan tangan najis tadi dalam air wudu akan jadi najis. Kalau dia yakin tangan dia tidak ada najis, sama ada keadaan istinja dia basuh, cuci dengan air, pakai tidur pula, seluar dan sebagainya, keadaan meyakinkan tangan ni tidak najis. Kalau begitu, bila dia bangun tidur, untuk basuh tangan tu mustahab. Dan kalaulah dia pergi masukkan tangan ke dalam air tanpa dia basuh, itu akan jadi makruh. Itu tengok kajian dan ijtihad daripada Imam Syafi'i, bezanya dengan cara ijtihad ataupun beramal dengan hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi daripada berbeza dua keadaan daripada dua imam, apa kita dapat kesimpulan? Kesimpulannya keadaan sekarang. Keadaan sekarang ni di Malaysia kita sekarang di sini beramal dengan ijtihad Imam Syafi'i. Masyarakat umat Islam di Malaysia ni beramal dengan ijtihad Imam Syafi'i, dan mereka wawarkan amal Quran Sunnah ni. Cara mereka ni amal dengan zahir Quran Sunnah, dan mereka merupakan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, sebab Imam Ibn Taymiyah yang mana menjadi rujukan utama bagi mereka adalah seorang imam dalam mazhab Hanbali. Jadi dia sendiri, Imam Ibn Taymiyah tu, separuh dia ikut ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal, separuh tu ikut dia punya sendiri. Kemudian yang menghidupkan fahaman Ibn Taymiyah ni murid dia Ibnul Qayyim. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab pula hidupkan semula fahaman Ibn Taymiyah, dan itulah serap masuk dalam kumpulan amal Quran Sunnah sekarang ni. Jadi cara mereka memang begitu, amal Quran Sunnah dengan cara zahir, amal zahir. Jadi terkadang zahir hadis tu akan nampak bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i. Jadi ketika tu kita kena faham apa cara di situ Imam Syafi'i ijtihad tu. Kalau kita tidak tahu, tidak kaji, tidak mengaji kok tu, dengan zahir maksud hadis saja akan nampak ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis. Ketika itu kita akan terikut-ikut dengan pengaruh mereka, dan kita juga akan keliru dan akan fikir betul juga mereka kata ni Imam Syafi'i pun banyak tak betul, banyak bercanggah dengan hadis. Kita akan jadi begitu. Jadi kalaulah ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis sampai tak boleh pakai ijtihad Imam Syafi'i itu, kalaulah ada kesalahan-kesalahan seperti itu dalam ijtihad Imam Syafi'i, siapa akan tegur dulu dengan kesalahan-kesalahan tu? Tak perlu kita tunggu sampai nak kiamat ni, akhir zaman ni, baru ada pula kumpulan main nak betul balik semua tu. Tak perlu. Dulu lagi dah ada imam-imam terkenal dalam mazhab-mazhab. Setiap mazhab tu ada imam-imam hadis, imam-imam dah pun sampai hampir-hampir darajat ijtihad. Mereka dah ada dalam mazhab-mazhab tu.
mereka lebih mengerti, lebih mengetahui daripada kita. Cuba kita tengok dalam mazhab Syafi'i, ashab Imam Syafi'i mengikut imam ijtihad Imam Syafi'i itu Imam Muzani dengan Imam Buaiti. Kemudian daripada itu pun dah ada banyak hufazul hadis seperti Imam Jalaluddin Sayuti, Hafiz Ibnu Hajar Haytami, dan mereka pandai syarah kitab-kitab hadis seperti Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pandai syarah Sahih Bukhari tulis Fathul Bari, Imam Nawawi yang pandai syarah Sahih Muslim. Mereka dah wujud dalam kumpulan mazhab Syafi'i. Kalaulah ijtihad Imam Syafi'i itu tak betul, bercanggah dengan hadis, mereka lah akan betulkan dulu daripada kita. Jadi imam-imam itu tidak menjadi masalah dengan ijtihad Imam Syafi'i. Mari kita pula kita kata ijtihad Imam Syafi'i ini tak betul, bercanggah dengan hadis dan sebagainya, seolah-olah kita lah baru pandai hadis, tahu hadis. Imam-imam dulu tak tahu hadis, tak pandai hadis, tak kenal hadis. Imam Syafi'i tak betul pun pejam mata duk ikut. Jadi begitu. Jadi boleh terimakah sebaran mereka begitu? Jadi kita kena faham keadaan sebenar dan jangan terikut-ikut dengan slogan sebab mereka duk kata amal Quran sunnah. Di sebalik slogan itu tersembunyi usaha mereka nak merosakkan akidah Asy'ariyah, dan mereka akan tanamkan akidah Mujassimah di kalangan masyarakat umat Islam di Malaysia, dan akan buat rosakkan ikutan ijtihad mazhab Syafi'i itu. Lagi memang pun mereka dah keluarkan fatwa Asy'ariyah ni kafir sesat. Itu mereka kalau ada kuasa, mereka akan ambil tindakan seperti mana dah berlaku dulu-dulu yang tidak sama fahaman dengan mereka, melakukan tawassul syirik dan sebagainya. Mereka akan fatwa yang tidak sama sepahaman, tidak sepahaman dengan mereka ni kafir, musyrik, halal darah, dan akan bunuh umat Islam. Jadi sebelum sampai keadaan teruk begitu, kita hati-hati dan pesan satu sama lain supaya tidak terikut-ikut dengan mereka. Jadi begitulah suasana mengambil keputusan daripada imam-imam mazhab itu begitu. Bila ada pencanggahan dalam hadis-hadis, mereka akan selesaikan dengan cara-cara itu. Jadi kalau kita tak faham lagi cara keputusan daripada imam-imam itu, kita diam saja, jangan nak tunjuk pandai, dan jangan salahkan imam-imam mazhab itu. Mereka lebih bertakwa daripada kita, lebih takut kepada Allah dan Rasul lebih daripada kita, dan ilmu mereka mengatasi ilmu kita. Kita sekarang duk baca, duk ngaji kitab-kitab mereka, kemudian kita kritik pula dengan mereka, seolah-olah kita yang pandai itu salah dan sebagainya. Kalau kira kitab-kitab ulama dulu tak betul, salah, sampai mereka kena kritik
kitab-kitab tu. Kalau begitu, tasaduf baca kitab-kitab tu, tulislah kitab baru, kitab hadis baru, kitab hukum baru yang boleh mengatasi kitab-kitab ulama dulu. Cuba bentang di pentas dunia, biar umat Islam nilai kitab ulama dulu hebat ke ataupun kitab mereka sekarang ni. Boleh buat begitu, tak perlu kritik kitab-kitab orang lain. Tulis lebih baik daripada kitab mereka. Tengok umat Islam mau terima hak mana, itu kerja sepatutnya mereka buat. Bukan nak duk kritik, nak tabur fitnah di kalangan umat Islam, bukan macam tu. Bab ma jaa fi salati fi thawbil wahidi. Bab ini berkenaan dengan sembahyang dalam keadaan memakai sehelai kain saja. Haddatsana Qutaibah akhbarana Laysu an Hisham huwa ibn Urwata an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti Ummi Salamah mustamilan fi thawbin wahidin. Riwayat daripada Umar bin Abi Salamah, dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumah Ummu Salamah Ummul Mukminin, mustamilan menyelubungi pada satu kain. Maknanya pada peringkat awal Islam, keadaan umat Islam masa itu dalam keadaan susah, ekonomi mereka tidak dalam keadaan senang. Jadi dalam keadaan tidak mencukupi kain, mereka duduk begitu. Dan ada juga kadang pakai sehelai kain saja, satu pakaian saja, satu kain saja. Tidak kata izar dengan rida, tidak, satu helai kain saja. Mungkin kain itu besar, boleh selubungi dan boleh balut badan. Jadi biasanya kain itu balut di badan dan ambil mai ujung kain dua tu daripada bawah tiap mai, kemudian ikat di atas dada supaya tidak terbuka bahagian hadapan dan juga tidak tercabut kain tu. Jadi dengan cara tu Nabi SAW juga sembahyang, kebanyakan sahabat-sahabat sembahyang dengan cara tu. Dan juga terkadang kaum wanita mereka nak keluar ke medan sembahyang raya dengan sebab tidak cukup pakaian, tanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dalam satu kain balut dua orang, selimut dua orang, pergi kain tu kain besar. Jadi maknanya keadaan masa tu keadaan susah begitu. Jadi ketika itulah Nabi SAW juga sembahyang dalam keadaan begitu. Jadi bila keadaan tu ubah, ada masa senang, kemudian mereka pakai kain dan juga rida selendang bahagian atas mereka sembahyang. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Jabir wa Salamah bin al-Akwa'i wa Anas wa Amr ibn Abi Usaid
وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا ulama dari kalangan sahabat dan tabi'i dan juga tabi'ut tabi'i, mereka kata la ba'sa bis salati fi saubil wahidi, tidak mengapa, yakni sah sembahyang dalam keadaan memakai sehelai kain saja. Waqad qala ba'du ahli ilmi, setengah ulama kata yusallir rajulu fi saubaini, seseorang itu akan sembahyang dalam dua helai kain, satu izar kain, satu lagi rida selendang ataupun kain dan kamis, jubah dan sebagainya. Jadi itu setengah ulama begitu. Jadi tengok keadaan, kalau keadaan mengizinkan boleh pakai dua pakaian, itu lebih baik lagi afdal. Kalau keadaan itu susah, tidak mencukupi kain, tidak mencukupi pakaian, jadi pakai sehelai saja, biar tutup elok aurat yang mana perlu tutup ketika sembahyang tu, tutup elok, kemudian sembahyang, kiranya sah sembahyang tu. Babu ma jaa fi ibtida'il qiblah, insyaallah sambung berkenaan dengan qiblah, masuk bab baru berkenaan dengan qiblah. Ada 3 bab berkaitan dengan qiblah, insyaallah tersambung. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu.